Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jap. Eh, Assalamualaikum. Kita berada di Masjid Nabawi menuju ke perkuburan Baqi'. Ada 10,000 orang para sahabat, 10,000 orang sahabat dikebumikan di dalam perkuburan Baqi'. Antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dan Sa'ad bin Mu'adz, dan juga Halimatus Sa'adiyah juga, ibu susu Nabi SAW, dikebumikan dalam Baqi'. Selain itu isi-isi Nabi, anak-anak perempuan Nabi SAW, dan juga seorang anak lelaki Nabi Ibrahim bin Rasulullah SAW. Apa saudara Nabi, mak saudara Nabi semuanya dikebumikan di perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. So kita akan menyusuri dan mengenal di manakah kubur-kubur silsilah keturunan Nabi SAW dalam Baqi' ini, insya-Allah. Jom. Haji, okey. Tembok tu kan. Kadang ada kubur bawah tu kan. Yang tu di kalangan keluarga Rasulullah SAW. Antaranya ialah anak Rasulullah, Fatimah Zahra. Kan tembok tu kan bawah tu. Fatimah Zahra punya pakcik Rasulullah SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW pun juga dikebumikan kat kawasan tu. Dan beberapa orang di kalangan keluarga Rasulullah SAW juga. Okey, semua ikut saya. Assalamualaikum. Ya ahli baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya zajatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya banatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Yaghfirullah lana wa lakum wa yarhamullah al mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ighfir li ahli al-Baqi' al-Gharqad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kan Abu Dawud ke kubur. Kita akan menuju ke kubur sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Kisah Sayyidina Uthman bin Affan ni ditengok zaman Nabi SAW. Kubur Baqi' ni kecil je, tak besar. Dan bila mana ditengok ada tanah di luar kawasan Baqi' zaman Nabi ni, maka Sayyidina Uthman bin Affan ni dia beli tanah tu dan diwakafkan kepada orang ramai untuk digunakan sebagai tempat perkuburan Baqi'. Maka Sayyidina Uthman ni bila mana dia meninggal dunia, beliau dikebumikan di sempadan tanah, antara tanah yang dia beli itu
yang diwakafkan tu dengan tanah asal Perkuburan Baqi' ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke bijak? Insya-Allah. Okey, para penonton boleh tengok belah kanan kita, belah kanan. Tolong. Okey, tengok belah kanan kita ni, ini ialah Perkuburan Baqi'. Kalau kita tengok dua batu, ada satu batu kan. Satu batu tu ialah lelaki. Dua batu perempuan. Itu tanda bagi orang Arab menandakan di manakah lelaki kanak-kanak. Dia tengok, kadang dia campur. Kalau baby kecil ditanam sekali dengan apa, dengan jenazah orang dewasa. Lelaki perempuan kecampur. Kalau yang dah besar sikit dia asing lah. Lelaki perempuan. Anak-anak ke dewasa ke sama. Lelaki satu batu, wanita dua batu. InsyaAllah. Ini semua dari zaman Nabi. Ni tak ada lah, ni dah. Nabi ni berapa? 1400 tahun dulu. Tukar. Baqi' ni dia orang yang nampak dalam kubur-kubur ni tukar baru. Dia orang tak akan usik kubur bahagian ataupun kawasan yang ada kempen dengan Nabi, macam ahli keluarga Nabi kan. So dia orang akan kepung, dia akan jaga. Yang lain tu habis ditukar. Lain. Saya tukar lah ni. Sebab kadang kita tak dapat nak ada kena pasti. Kubur para sahabat yang 10,000 orang tu kan. Dalam Baqi' ni yang mana. Nama tak ada. Jadi yang dapat dikena pasti saja mereka jaga dan tak ditukar-tukar jasadnya. Itu tak bagi tahu mana Tapi yang tembok tu patut bawa Fatimah punya kubur tu yang pasti lah. Pasti. Ulama sejarah sirah, ulama sirah nabawiyah yang meletakkan kubur ni siapa punya. Selepas Nabi lepas Nabi SAW dibangkitkan, ada 5 golongan yang akan masuk ke syurga awal. Pertama ialah Rasulullah SAW bersama keluarga Nabi. Yang kedua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga ialah mereka yang mati syahid, terutamanya di zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan seterusnya. Syuhada, ketiga, yang akan ikut serta dengan Nabi di belakang Nabi untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Yang keempat ialah mereka yang dikuburkan di Baqi'. Ni Baqi' lah ni. Memang kalau orang kena kubur di sini memang orang memang. Dan yang kelima ialah kanak-kanak yang belum akil balik meninggal dunia. Kanak-kanak yang belum akil balik meninggal dunia itu kecil, maka dia akan ikut sekali dengan Rasulullah SAW masuk ke syurga Allah Ta'ala. Apa yang ni? Kalau yang dikuburkan di Baqi' ni, orang memang confirm masuk syurga. Confirm syurga itu atas rahmat Allah Ta'ala. Cuma kelebihan bagi orang kat Baqi' ni, dia akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW untuk menuju ke syurga. Tak kisah zaman bila. Tak kisah bila-bila lah. Kisah bila. Dulu ke hari tu, semalam ke hari ni ke. Orang ni akan duduk kat Baqi' ni selama hari. Berapa hari? Siapa? Yang tukang kubur ni. Sampai reput dia. Sampai hilang sebulan dia. Sebulan reput. Kalau dia korek, jasad masih ada, tanam balik. Buka yang lain. Macam tu. Boleh? Ada. Itu memakai jasad ni. Macam makanan makan lah. Siapa macam makanan? Masih.
Besar tau. Besar. Memang dia besar. Palestin nampak. Dekat je kan, tengok jauh pun dekat ni. Oh, Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Osman bin Affan. Hujung tu ada macam signboard tu. Papan tanda kan, depan naskah tu. Kubur sahabat Nabi namanya Sayyidina Osman bin Affan. Ini antara kubur yang ulama sirah dapat kena pasti. Ya, yang lain tu tak dapat kena pasti sebab dah lama sangat. Tak dapat kena pasti. Ha? Okey, yang kita pijak ni kawasan asal perkuburan Baqi' zaman Rasulullah SAW. Tengok tu daripada yang saya kata kubur ni Sayyidina Osman tu kan. Daripada situ dan ke sana itu tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Osman dibeli oleh beliau dan diwakafkan untuk pembesaran perkuburan Baqi'. Asal Baqi' macam sini je. Besar kecil. Maka pertambahan manusia, mana manusia jadi kota Madinah meninggal sebagainya, tinggal di Madinah, dia mati di Madinah, maka digunakan untuk sebagai perluasan tanah perkuburan Baqi'. Okey, yang diwakafkan oleh Sayyidina Osman bin Affan sebab orang kaya. Beliau orang kaya, wakafkan perigi, wakaf tanah untuk Baqi', wakafkan tanah sendiri. Sebab dia orang kaya sangat dermawan, jutawan dan dermawan. Okey, nanti sekejap lagi kita akan lalu kawasan perkuburan Syuhada Al-Harrah. Bawah tu tak nampak lah. Dia pergi pula. 1, 2, 3, 3 kubur. Satu, bawah turun bawah sana, nampak kubur dia kepung satu kan. Tak nampak lah. Kubur Ibu Rasulullah Halimah Sa'diyah. Lepas tu kalau belok kanan, bawah tu belok kanan, hujung ada 2 lagi kubur lagi. Kubur Sa'ad bin Mu'az dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Lalu sikit lah. Sa'ad bin Mu'az ni ketika mana dia meninggal dunia kan. Ketika mana dia meninggal dunia, kuburnya menjadi bukan kawasan dia punya tanah ni. Okey, sorry, kubur lah. Tanah ni menghimpit badan dia. Ini Nabi ceritakan dengan para sahabat. Kita baca, dengar, belajar kan. Nak tunjukkan bahawasanya sedangkan sahabat Nabi pun jasadnya akan dihimpit oleh kubur, oleh tanah kubur. Ini kan kita yang orang biasa ni kan, yang amalan rezeki soleh entah ke mana kan. Itu untuk menginsafkan diri kita. Lalu dilepaskan. Nabi ceritakan dengan sahabat, bila mana Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, tanah ni dia himpit badan tubuh Sa'ad bin Mu'az ni kan. Lalu dilepaskan. Maka Sa'ad bin Mu'az ni disambut rohnya oleh ramai para malaikat di langit. Disambut dengan begitu ramai malaikat yang bersusun untuk menyambut roh Sa'ad bin Mu'az ketika itu. Okey. Kubur Syuhada Al-Harrah pula lepas depan ni. Okey, para Syuhada Al-Harrah ni, Al-Harrah ni nama tempat. Syuhada ni orang mati syahid. Di kalangan sahabat Nabi yang hafal Quran. Nabi hafal Quran, lalu mereka dibunuh oleh kuncu-kuncu Yazid bin Muawiyah. Ini peristiwa ini berlaku ketika zaman Yazid bin Muawiyah menjadi pemimpin di Madinah. So, mereka ni nak merampas tanah kampung yang dimiliki oleh para sahabat Nabi ni, seramai 70 orang. Dan dikatakan para sahabat Nabi ni nak pertahankan kampung dia. Lalu mereka diserang dan dibunuh. Maka mereka digelar mati syahid dan dipertahankan tanah kampung mereka. Dan meninggal dalam keadaan yang menghafaz Quran. Dan maka mereka semua dikebumikan dalam satu liang lahat. Syuhada Al-Harrah. Depan tu nanti kita tengok. Ya Syuhada Al-Harrah. Wajah Al-Fatihah.
Kan panjang tu kan. 70 orang sahabat Nabi yang hafal Quran dibunuh pada ketika zaman kerajaan Yazid bin Muawiyah. Panjang dia. Ha. Satu yang lain, satu kawasan. 70 Wasallam. Ibrahim bin Rasulullah SAW yang hidup sampai umurnya 1 tahun 10 bulan. Anak daripada Rasulullah SAW bersama dengan Maria Qibtiyah. Okey? Anak siapa? Ujung lagi ujung. Dan dikatakan ada juga kubur sahabat Nabi. Antaranya ialah Abu Rahman bin Auf dalam sekitar besar, dalam petak besar tu. Allah. Dah. Dapat tak? Jatuh semua. Wah, itu ada batu. Ustaz. Ustaz tolong saya. Jatuh masuk kubur saya. Boleh pakai aku boleh dapat Nabi. Bila selesai Ustaz kan? Okey, yang ujung tu dua tu kubur dua imam. Imam Malik dan juga Imam Nafi'. Imam Malik bersama gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' kan guru Imam Malik. Kemudian Imam Nafi' ni berguru dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar kan. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik kan. Ulama. Boleh bagi salam sekejap lagi. Lalukan salam ya. Serupa Nabi dua ni. Sebelah dia tu isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi. 9 orang isteri Nabi sebelah ujung tu. Yang sebelah ni 2 orang ni jasad 2 sepupu Nabi. Ja'far bin Abi Talib dengan Ustaz dah. Dengan Aqil ataupun 9 orang tu kan. 9 orang. Ambil sikit apa? Ambil sikit je. Yang tu Haji. Yang bawah tembok tu, yang tu anak perempuan Nabi. Zainab binti Rasulullah. Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Yang bawah. Belakang pagar tu kan bawah tembok tu kan. Situ. Ni mungkin para sahabat ni atas sahabat ada keluarga Nabi atas semua Nabi. Tapi tak boleh pasti. Okey, jom kita kanan jap. Kemau sini kemau. Kanan ada dua lagi jasad. Sini, abang. Saqif. Ujung. Itu kubur makcik Nabi 2 orang. Atikah dengan Sofiyah ujung. Yang besar 2 orang. Tembok tu dalam tu dah 2 jasad. Atikah dengan wala ayah. Anak Abdul Muttalib. Bagi salam. Assalamualaikum.